ตะอาวุนทีวีสามารถรับชมและรับฟังได้ทุกวัย Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tiap-tiap petang hari Ahad jam pukul 4.30 sehingga pukul 5.30 kita mari jumpa di ruangan Sehari Sekisah raikan Wallareung, insya-Allah dengan saya Dr. Abdullah Al-Usama. Dalam ruangan ini adalah kita nak rayak kisah tentang apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis dan insya-Allah kisah di dalam tarikh yang penting bagi orang Islam tahu tentang wasat ataupun kisah-kisah supaya nak gunakan di dalam faham Al-Quran dan faham hadis, dan begitu juga boleh tahu faham jinjai orang Islam dan seterusnya, insya-Allah. Jangan kita lupa tiap-tiap petang hari Ahad, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah kita berjumpa di dalam ruangan Satu Hari Satu Kisah dengan saya Ustaz Abdullah bin Ismail Al-Usama. Maka hari ini insya-Allah kita akan kecek ataupun bicara tentang Palestin, Palestin. Palestin. Hari ini tahun 1 iaitu kita kecek Kamnat Palestin ataupun kelahiran Palestin. Sungguh Palestin tu ia lahir lagu mana, kisah ia lagu mana, kita nak yon pergi kepada adik pada hari ini. Sebab apa kita kena kecek Palestin? Dia cepat yuk masalah ni tu. Masa ni kalau kita tengok di Palestin masalah ni tu, kalau nampak supaya orang Islam pun kena zalim lagi di Palestin. Dan begitu juga kadang-kadang kita tak faham gano qadiyah ataupun panha hak Palestin ni gano duk lama dah. Sehingga siapa lah ni tu debalah lagi apakah dia sahih dan begitu juga adakah kita duk kaca-kaca duk nak Palestin klik semula tu, adakah itu betul dengan hak ajaran Islam dan seterusnya. InsyaAllah semua tu duk ada wakil kita Palestin. Dan hari ni Kamnat Palestin, kelahiran Palestin, kita kena kecek supaya orang Islam faham semua qadiyah Palestin. Qadiyah Palestin Kalau kita tengok di dalam rumah orang Islam, kalau kita ni orang sebagai orang Asia ni, orang Asia, orang Malaysia, orang supaya jauh dengan kita ni. Palestin ni supaya jauh. Orang Arab kita orang Melayu, jadi supaya tak kira orang ke apa lah. Jadi supaya
Kalau kita tak pada pun tak apalah. Dah. Hak sungguhnya bukan. Dah. Hak sungguhnya bukan. Sebab apa tu? Sebab kalau kita tengok yuk lah ni, dah, sebagai yuk, kalau kita tengok yuk Wairun hak pergi anak batu. Yuk Wairun pergi anak batu lawe dengan kereta rebah, lawe dengan Fort Tahan Jiu, Fort Tahan Israel tu. Dah, dengan demo tu ada anggota cukup, dah, ada senjata, ada anggota tahan, ada senjata cukup, tak kira kereta rebah, tak kira berdeh. Banyak-banyak benda yang orang panggil pakar teknologi dan seterusnya. Tapi orang Islam di Gaza dan di Palestin, di West Bank dan sebagainya tu, itu dia pakai apa? Pakai batu, pakai anak batu seterusnya. Itu tu kalau kira tak padai, gulawan ni tak padai lah kalau kira. Tapi kalau kita fikir sekali lagi, mereka itu nak rakyat apa kat itu? Nak rakyat satu, ia adalah Wairun. Dia adalah pemuda-pemuda yang apa ni, yang tak jong jua negeri ya, tak jong jua saksi pemimpin muslim ya tu pergi kepada for you hadu zalim orang Islam di sana. Dan begitu juga kalau kita tengok kaji lagi, ia adalah ia tak orang panggil ia siasat syirik tu Palestin tu untuk tunjuk kasih dia kepada negeri ataupun kepada tanah air Palestin yang Allah Subhanahu Wa Taala telah royak kepada kita sebagai orang Islam semua lah, bukanlah sekadar orang Arab, tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah royak dalam Quran, telah fardu dalam Quran, dan kita semua dengar bahawa Palestin itu adalah negeri yang barakah, negeri orang Islam semua. Di situlah Allah Subhanahu Wa Taala telah royak di atas lidah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kata, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nabi Musa royak kepada kaum dia. Kaum Nabi Musa tu royak kata, wahai kaum aku, udkhulul ardul muqaddasah. Allah guna kalimah al-ardul muqaddasah, iaitu pendinที่บริสุทธิ์. Muqaddasah di sini mutahharah, yang suci, wa mubarakah, dan yang berkat. Jadi bagi orang Islam kena percaya kata Palestin adalah tanah suci, tanah berkah juga. Tu. Sebab itu di seketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, itu di Allah Subhanahu Wa Taala telah raya atau di Kudus dan Palestin adalah negeri yang berkat. Allah Subhanahu Wa Taala telah rayak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surah Isra ayat yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala telah ayat subhanallazi asra bi'abdihi, iaitu Tuhan tu Isra Nabi Muhammad pergi kepada arda bi'abdihi lailan minal masjidil haram, daripada Masjid Haram ilal masjidil aqsa, pergi siapa di Masjid Aqsa. Isra lah allazi barakna haulah, di Masjid Aqsa tu sekeliling Masjid Aqsa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberkati di negeri itu. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala dan ayat-ayat lain goyak dan tunjuk di atas keberkatan Palestin dan orang panggil Mern Rob. Khas lagi di Mern Syam ataupun Pendin Syam tu adalah pendin yang berkat juga. Tak kira dalam hadis dan dalam Quran, semua setuju, semua rakyat atau Syam dan Palestin itu adalah negeri yang berkat. Sebab itu bagi orang Islam bukanlah jauh. Jadi hak kita juga, iaitu Allah SWT rakyat kepada orang Islam semua. Ulama tafsir kan allazi barakna haulah al-ardul muqaddasah semua adalah Syam, dan begitu juga Palestin dari cepat tu adalah khasnya di negeri Palestin. Palestin dan Syam adalah negeri orang panggil yang adalah negeri yang agama Allah Subhanahu Wa Taala sebar dah penjuk tonton hak negeri
hak agama Allah Subhanahu taala tersebar. Sebab itulah kalau kita tengok kaji tengok pak nabi-nabi tu banyak hijrah ataupun banyak lahir di wanak di sana. Wanak di sana. Seperti Nabi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia muhajir. Muhajir makna dia hijrah daripada sebelah dari Iraq tu. Sebelah dari Iraq tu dia mari berhijrah pergi kepada Palestin. Begitu juga Nabi Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim, dan begitu juga Nabi Ismail anak kepada Nabi Ibrahim, semua lahir di sana. Cuma Nabi Ismail dia lahir di sana tapi kena upaya pergi kepada Mekah, atau kisah Mekah kita biasa ayat dah waktu Nabi Ismail. Cuma Nabi Ishaq anak cucu dia tu anak dan lahir di Palestin. Nabi Ishaq boleh anak pada Yaqub, dan Yaqub boleh anak pada Nabi Yusuf. Sutai lepas ada tu Nabi Daud, Nabi Sulaiman tu, itu lepas ada tu berlaku kisah Palestin. Dan banyak nabi-nabi yang berada di Palestin. Kalau kita tengok kaji Nabi Ibrahim sendiri pun kubur yang sekarang itu pun duduk di Khalil di Palestin juga. Dan Nabi Ayub dan Nabi Syuaib semua tu duduk di Syam, duduk di Syam, itu duduk di tanah Urdun, tanah Syria dan tanah dekat-dekat tu. Itu adalah tanah yang berkah di sisi orang Islam dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga kalau kita tengok sebab apa kita kena duk kacau sangat, kita duk orang panggil duk kacau kerana kena kecek orang Islam, kerana kena tahu hal Palestin, iaitu sebab Palestin ada Masjid Al-Aqsa. Lain daripada keberkatan negeri Palestin dan Syam, begitu juga di dalam Palestin sendiri ada masjid yang kedua dalam Islam, tapi kiblat yang ke-1 iaitu Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa di Mekah ada Masjid Haram, dan begitu juga di Palestin ada, ataupun di Kudus ada Masjid Al-Aqsa. Dari dalam hadis sahih Sahih Bukhari daripada Abi Zar. Jadi Abi Zar ni kita tanya Rasulullah, kita tanya Rasulullah, ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Abi Zar kita tanyalah hadis sahih ni. Kata, ayyu masjid wudi'a fil ardi awalan. Kata masjid mana Allah Subhanahu taala buat atas dunia mula-mula sekali, pertama kali. Maka Nabi royak, Nabi pun jawab. Nabi bersabda Masjid Al-Haram. Masjid Haram ni duduk Mekah dah. Masjid Haram tu dah. Qultu sum'ai, pada tu apa? Masjid mana? Nabi pun jawab dah. Qala Masjidul Aqsa. Qultu kam bainahuma. Abu Zar pun tanya lagi. Jauh di antara bina Masjid Al-Haram dengan Masjid Aqsa tu, wilayah tekah tara mana? Nabi kata 40 sanah, 40 tahun. 40 tahun iaitu, jadi kalau kita tengok kisah Masjid Haram di Mekah tu, bina Kaabah lah. Bina Kaabah masa siapa tu? Masa Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Selepas ada tu 40 tahun tu bina di atas asah ada di Masjid Al-Aqsa di Palestin. Maksud di Palestin. Apabila ada Masjid Al-Aqsa, itu adalah tunjuk keberkatan yang orang Islam kena haikwam samkan. Sebab apa haikwam samkan lagi? Sebab Masjid Al-Aqsa adalah kiblah yang pertama bagi orang Islam. Kita tahu tak kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semaya awal-awal semaya Nabi kita Muhammad dan sahabat-sahabat semua. Apabila ia hijrah pergi kepada Madinah, ia duduk Mekah tu, ia paling kiblat dia pergi kepada siapa? Kepada mana? Kepada pihak Palestin, kepada pihak Masjid Al-Aqsa di Palestin. Apabila dia hijrah, Nabi dan sahabat hijrah pergi kepada Madinah, seketika tu setahun lebih, setahun setengah dekat-dekat kira, sebab dalam hadis riwayat tu Sahih Bukhari daripada Al-Bara bin Azib,
Dan apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Madinah dan nazala ala dan Nabi pergi kat waris-waris Nabi tu dah mak saudara dah. Hak ya Nabi tu waris ada di Madinah daripada Ansar dan pergi pada sana. Wa annahu shalla qibala Baitul Maqdis. Nabi semaya paling kat Baitul Maqdis dah 6 ashur atau 7 ashur syahran. Nabi semaya ada ni belah bulan ataupun 17 bulan. Mana kata dalam setahun lebih-lebih, setahun setengah Nabi paling pergi kepada Masjid Al-Aqsa. Selepas pada tu orang panggil Nabi suka nak kiblat orang Islam paling kepada Kaabah sekarang lah ni, Kaabah Masjid Al-Haram. Maka di situlah Allah Subhanahu Wa Taala terima perasaan Nabi dan terima faham tengkah Nabi itu buat jadi tahwilul kiblah iaitu paling kiblat daripada Masjid Al-Aqsa pergi kepada Masjid Al-Haram. Sebab itulah orang Islam pun jadi tenghaiความสำคัญkepada Masjid Al-Aqsa. Satu daripada sunnah bagi orang Islam semua, bagi kita sebagai yang ngaku orang Islam tu. Jadi sunat kita pergi jalan, sunat kita pergi ziarah masjid 3 tempat, iaitu satunya Masjid Al-Haram jadi kalau kita ada peluang, ada duit, ada apa dah kita ada subsin ngentong, ada kalau kaya tu kita boleh pergi jalan 3 tempat ni. Alhamdulillah ada satu daripada sunnah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam gaya dalam chatin dalam hadis yang sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nabi daripada Abi Hurairah Nabi kata la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Mengangi pergi jalan iaitu nak pergi untuk jalan untuk ziarah hak molek dah. Mereka tiga tempat ni ila thalathati masajid, pergi 3 tempat, 3 masjid ni. Satu masjid haza iaitu masjid Nabi tu dah. Masjid Nabi suruh pergi ziarah tengok dah. Alhamdulillah. Wa Masjidil Haram dan Masjid Haram di Mekah tu. Wa Masjidil Aqsa dan Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, di Al-Qudus ataupun di Baitul Maqdis. Jadi Nabi sokong kita pergi ziarah. Alhamdulillah. Kalau Mekah Madinah tu bahasa-bahasanya kalau bagi orang ada duit tu dia boleh pergi Mekah Madinah tu. Cuma Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa kadang-kadang Masjid Al-Aqsa tu kadang-kadang dia buka visa, kadang-kadang dia katuk sebab janing dia duduk pokok juga dah. Siapa yang pergi semaya satu waktu di Masjid Al-Haram maka dia boleh 100,000 pahala. 100,000 pahala. Siapa yang semaya di dalam Masjid Nabawi maka dia boleh 1,000 pahala. Walaupun ni 1,000 maya sekali tapi boleh pahala 1,000. Siapa yang semaya di dalam Masjid Al-Aqsa, Masjid Kudus ni tu, maka dia boleh pahala semaya 500. 500 pahala. Siapa yang semaya rumah boleh sah rumah masing-masing boleh sah. Tapi ya kalau semaya Jumaat tu boleh 24 sampai 27 pahala tu dah. Tu. Itu adalah kelebihan Palestin kelebihan Palestin. Maka masuk dalam kisah kita. Siapa orang yang mula-mula, siapa yang duduk penkunci asai dalam tanah Palestin yang mula-mula tu. Kita tengok dan kaji dan bila dia mari. Sebab apa kita kena tahu ni? Sebab orang ada balah atau gano ni dawi duk kacau lagu no make Palestin tu. Oh ya hak you kan. Ada juga setengah-setengah orang Islam tu. Dia kecek atau hak you lah hak Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Hak you belaka tu kerana kita dakwi kat dia. Hak sungguh dia lagu ano tu. Kita nak kaji ke ni. Hak sungguh kalau mereka ataupun orang hak mula-mula mari duduk di Palestin tu tak ada orang tahu kata siapa. Tak ada orang tahu kata siapa. Dan sebab tak ada laktan chatin kata dia mari duduk di Palestin. Dia mari duduk Palestin mula di zaman awal-awal tu tak ada orang tahu. Dan
Tetapi ada laktan ada laktanจากวัตถุโบราณdah. Jadi nak orang hak wicai hakวัตถุโบราณ dan sasana satan tu. Jadi dia kaji dia kita temung lah. Jadi dia kita temung tu. Dia serup kata dah. Orang hak duk kelum rek hak duk hak dia temung laktan tu dah. Masanya sebelum masa sebelum Nabi Isa anak ataupun Kris Sakarat. Lah ni kita duk Kris Sakarat 2020 dah. 2020. Nah lah ni Kris Sakarat dah 2020. Belum pada Kris Sakarat ni 10,000 tahun ataupun 8,000 tahun belum pada tu belum nak ada Kris Sakarat ni 8 tahun sampai 10,000 tahun tu ada yang duduk dah di Palestin. Ada yang duduk dah di Palestin. Fak mana ni? Nah, fak mana? Iaitu demo kaji iaitu qabail ataupun qabilah An-Natufiyin. Ya. Fak Natufiyin ni duduk di sana. Belum pada marinya Nabi Musa, belum pada marinya Nabi Daud Sulaiman tu. Berapa tahun tu? Jauh. Dah, belum pada anak Nabi, belum pada anak apa tu? Nabi Isa tu 10,000 tahun ataupun 8,000 tahun. Dah, paman tu. Dia celah-celah tu lah. Natufi ini orang panggil dia duduk di tepak Natuf ni satu tepak dia wadi, satu tilum wadi tu namanya An-Natuf. Dah, Natuf sebab tu orang panggil Natufi ni dia masa ni duduk tangทิศเหนือ dah dia panggil dia duduk tangทิศเหนือ hak Palestin. Kalau ni mana tu dia duduk sebelah atas kakak Urdun tu, dah kakak bawah pada Syria dah kakak tu. Dah. Jadi masa tapi kalau kita tengok boleh ada ya sebelum ada ni, belum ada ya sebelum ni, tapi ada laktanชัดเจน ni. Ada laktanชัดเจน ni ya orang duduk belum pada Kris Sakarat tu 10,000 tahun tu An-Natufiyin. Ya. Dalam tahun 8,000 dah. Jadi orang kaji tengok atau nampak ada bina dah. Dalam bina dah yang ya orang dulu kita kena faham, orang dulu tu ya orang sepengah orang Badui lah. Dah orang dulu ya sepengah orang Badui. Ya masa di mana ada air, di mana ada tempat sumbung tu, ya mari do star, ya tinggal pergi tempat lain pula. Tinggal pergi tempat lain pula. Nampak di mana mudah-mudahan fak Beduin. Dah orang Arab macam tu. Orang Arab dulu macam tu lah. Ataupun orang Sia pun dia sepengah fak ni. Kalau sepengah fak atas tu. Dah fak atas tu ya panggil apa? Ya tepat wak kasih sudah. Habis tanah mimika dah dia kacing dia pergi tempat lain pula. Macam tu lah. Di masa 8,000 tahun sebelum pada Masihiyah ni, maka di situlah orang kaji nampaknya ada merang halu. Jadi merang mana kata ada tempat wakwi jadi duduk, jadi mangkung. Betul dia panggil merang. Kalau bahasa mari ustaz gi wak tani sudah tu gi tempat lain pula, hijrah ke lain pula. Betul dia tak panggil merang. Tapi di sini ada merang yang kecil-kecil, ada bina air yang wak ngah seluk dan begitu juga wak ngah alat-alat ada belakalah. Di situ dinama merang tu dinama Ariha. Ariha itulah dia bahasa saya panggil Jericho, Jericho, Ariha bahasa Arab. Maka di situ ya orang panggil duk tang ทิศตะวันออกแล้วก็mana kata duk, jadi dia duk tengah. Jadi Yerusalem duk ala ke bawah, ala ke bawah sikit, sebelah lek tang di tawantuk. Patu Urdun duk sebelah lek tang di tawan ya Ariha duk tengah. Ariha duk tengah. Siapa yang biasa pergi Palestin tu dia nampak ramah. Tapi pendengar-pendengar semua tu dia tak nampak ramah. Tak apalah. Mana kata masa dulu tu jadi ada dah negeri yang kecil-kecil pun jadi negeri dah masa berapa ribu tahun dulu
buat yang ini 10,000 tahun dulu dah. Mana kata ia buat merang ada tek ala-ala kecil-kecil dah. Lepas tu merang tu dah adalah merang orang pengkaji sekarang ayat tu adalah tempat ataupun merang ataupun negeri hak lama sekali atas dunia masalah ni sebab 10,000 tahun dah. Ni 2,000 buat lagi 8,000 jadi 10,000 tahun. 10,000 tahun mana kata negeri hak mula-mula hak awal-awal atas dunia hak jadi baik negeri ada rumah pemolek dah iaitu negeri Ariha. Negeri Ariha ni duduk dalam ke Palestin. Tak nama Palestin gila ni tak nama Palestin pun lagi dah. Lepas tu lepas pada tu orang koh ramah orang ramah sebelum pada Nabi Isa ataupun sebelum nak masuk kisah sakarat ataupun Nabi Isa nak anak tu dia kena kira di kisah sakarat sebab dia orang putih tu dia kira di Nabi Isa anak Nabi Isa anak dia kita duk pakai pi 2020 ni orang panggil kisah sakarat. Mana apa kisah sakarat tu? Mana kata hari anak hak Nabi Isa. Kalau putus sakarat ni mana kata kita dah pakai puasa tu Song Ha Hok Sam tu. Hak tu putus sakarat dia kira kata buzal mati. Put tu mati. Cai si tak tu mati. Dia kira kata daripada masa mati sehingga masa kita ni tu 2,560 tapi orang Kristian tak. Orang Kristian dia tak kira Nabi Isa mati, dia kira kata Nabi Isa anak. Jadi Nabi Isa anak mecak masuk dulu siapa lah ni 2020 tahun dah. Tu. Jadi belum pada tu 3,000 sampai 4,000 tahun tu baru tepat hak saat ni tu dah dengar lama usai tu dah tepat hak saya duk raya ni Ariha dan seterusnya tepat hak di Palestin masalah ni tu orang yang hijrah mari duduk di situ ialah daripada orang Arab daripada Khab Samud Arab. Khab Samud Arab ni kok ia mari hijrah mari mana tu mari duduk di sana mari duduk di Palestin tapi ia kecak-kecak lah dah satu fuak duduk sebelah Lek Chaiha ni dekat dengan laut satu fuak lagi duduk tas bukit fuak hak duduk tas bukit ni orang panggil Al-Aramiyun Aram makna bukit dah dan fuak hak duduk biar-biar ni biar-biar kat laut dah kat patah kat sungai ni mana kata fuak ni orang panggil fuak ia tu orang panggil fuak Kan'an makna apa Ardul Al-Munqafidah. Kan'an tu makna tanah tirap tempat yang baik tanah letem molek tak ada atau kena naik bukit dak lah tu orang panggil Kan'an saya sabit tu orang fok hodok baik ni orang panggil Kan'aniyun dan fok hodok naik bukit tu orang panggil Aramiyun. Aram makna bukit Aram bukit. Daripada Kan'aniyun dan Aramiyun tu banyak fok kabilah semua tu daripada Arab supaya banyak dari fok Finikiu apa semua tu banyak fok lah lepas pada tu lah baru mari baru bina Ariha baru ya ada fok ni ramai fok Arab mai ramai ni jadi negeri kau tambah satu daripada negeri baru-baru saat ni Ariha ni dia kau maju begitu juga negeri Usdud begitu juga Akka ni kita kisah seraya dah kisah di Akka tu dan begitu juga Gaza ni kasar lah cenderung kasar tu cenderung kasar ni lama lah masa apa tu masa kalau kira masa lah ni 5,000 tahun dulu dah 5,000 tahun dulu cenderung kasar dah orang Islam ada lagi lah sana tu sana ada lagi dan modok semua tu fok Arab ni yang dipenuh dari di Palestin sendiri dulu tak nama Palestin lagi di Palestin sendiri dan di Syam pun
Jadi orang Arab penuh. Daripada orang Arab mana tu? Kan'aniyun dan Aramiyun. Lepas tu Al-Finikiyun. Dan Foyo semua. Seruk kata, orang Arab mari duduk pekong sini. Kalau kita tengok WhatsApp ni, orang you duk kata Palestin hak ya tu nampak orang bukan dah. Sebab hak orang Arab dah. Orang Arab belum pada you ni banyak ribu tahun. Duduk situ, duduk di sana tu dah. Tu. Panggil nama dia tu tak dinamakan Palestin lagi ni, tak nama Palestin. Lepas tu kenal dengan nama apa? Kenal di masa dulu tu kenal di nama Tanah Kan'an, Tanah Al-Kan'an. Dinamakan tanah itu tu bukanlah nama tanah Fok Bani Israel. Ni nawi kita tahu. Nama hak mula-mula orang disebut tak kira dalam kitab Taurat, kitab Injil dan kitab hak nak WhatsApp semua tu nama tepat di situ tu bukanlah nama tanah Bani Israel dak. Dan bukanlah tanah Yahudi dak. Tapi namanya tanah Ardul Kan'an ataupun tanah Fok Kan'aniyun, Fok Arab asal. Fok Arab asal. Jadi kalau kita kaji tengok dalam Bible sendiri ataupun tengok dalam waktu Kutubul Muqaddas ataupun dari suci kitab Taurat dan Injil tu dia sebut nama macam ni dah. Jadi kalau kita kaji lepas ada tu lah dibinakan apabila orang Arab duk ramai-ramai tu duk ramai-ramai tu maka jadi มือง kau besar ada มือง Kudus tak ada มือง Kudus tak ada lagi dan mana kata มืองapa semua tu jadi ada jadi ada semua tak kira Ariha, Gaza dan seterusnya sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim alaihissalam tu hijrah berlaku kisah Nabi Ibrahim di sana tu di Babylon dengan lawan dengan Raja Namrud tu wa wiyadi Nabi Ibrahim ni nak duduk di Iraq tak boleh. Mudah dah Iraq dah. Dulu tak nama Iraq lagi. Lepas tu dia lari mari Tuhan wahyu mari hijrah pergi kepada Palestin. Dulu tak nama Palestin je. Pergi ke sana tanah sana tu maka Nabi itu sebagai proof of hayub Nabi Ibrahim proof of hayub. Lepas ada Palestin ni baru Nabi Ibrahim pergi kepada apa? Pergi kepada Mesir. Kisah Mesir dengan Siti Sarah dan Siti Hajat wa wiyadi Nabi Ibrahim ni klik pergi duduk di Palestin semula. Di sanalah boleh anak Nabi Ismail. Apabila Nabi anak Ismail sudah tu Nabi Ismail anak di Palestin. Anak Palestin dan hijrah Nabi Ibrahim bawa hijrah pergi kepada Mekah. Kisah di Mekah pula situ. Yon pergi pula. Begitu juga apabila Nabi Ibrahim klik kepada Palestin maka Sarah pun boleh anak boleh anaknya namanya Ishak. Wa min wara Ishak Yaqub dan anak-anak cucu Ishak namanya Yaqub. Anak Nabi Ishak nama Yaqub. Yaqub itulah namanya Israel. So nama lagi dia nama Israel. Anak cucu Yaqub dinamakan Bani Israel, iaitu Bani mana anak cucu Yaqub maknanya Israel. Mana kata anak cucu Nabi Yaqub ataupun anak cucu Israel. Di sini tu apabila Nabi Ishak anak di sini, Nabi Yaqub anak di Palestin sekarang ni ataupun dinamakan dulu Ardul Kan'an. Ardul Kan'an tak ada nama Palestin lagi. Di situ berlaku kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf. Ya tanah Melaka tu. Kalau kita dengar kisah Nabi Yusuf dah, Nabi Ibrahim pasal ni. Kita nak faham dah. Kalau orang tak ada perintah tu ya nak payah nak faham sikit. Tapi tak apa insya-Allah dah. Kita nak yong ke. Apabila berlaku kisah Nabi Yusuf, sutai Nabi Yusuf pun suruh ayah Nabi Yaqub Nabi apa tu pergi kepada Mesir. Sebab apa dia pergi Mesir tu? Sebab seketika tu Nabi teka-teka Nabi Yaqub tu
Dah. Tekah Nabi Yaqub duduk di Palestin, anak-anak dia tu pergi cari bahan makan sebab tahun tu adalah tahun apa panggil hang-lang, buat wita bahan makan tak ada. Lepas tu kan dia kena pergi Mesir, tak pergi di Iraq lah. Sebab belum pada ni kerajaan Mesir ni boleh yut Palestin duduk bawah dia. Kerajaan Mesir tukar guling kerajaan baru. Mesir asal, Palestin duduk bawah Mesir, dan Fir'aun tu orang panggil guling, boleh guling buat di Palestin, ia mi kuam cheng yong ataupun ada hubungi dah di segi siasah. Dah, segi siasah jadi Palestin duduk bawah Mesir. Sebab itulah kalau ia nak make pertolongi, ia kena pergi kepada Mesir. Wa wiyadi anak Nabi Yaqub dan asbat anak cucu tu pergi kepada siapa? Pergi kepada Mesir. Di situlah Nabi Yusuf temung adik-adik, dan ada kisah Nabi Yusuf. InsyaAllah kita main kecek Nabi Yusuf pula. Sutainya dan akhirnya Nabi Yusuf ajak ayah dia, keluarga dia semua mari pergi kepada Mesir. Di sinilah nak ayat atau wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Suruh wa'u semua. Makna kata apa tu? Makna kata fak Bani Israel, anak cucu Nabi Yaqub tak ada tinggal seorang di Palestin. Asal ni memang dah, iaitu Nabi Ibrahim yang hijrah dah bukan lari Palestin asal. Hijrah sudah boleh anak Nabi Ishaq boleh anak Nabi Yaqub. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq mati habis dah, tinggal Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ada anak dia semua, satu daripada anaknya Benjamin dan Yusuf. Nabi Yusuf tu panggil ayah dia mari Mesir belaka. Apabila mari Mesir belaka itulah wa wiyadi Banu Israel tak ada seorang di Palestin. Pada apabila sampai Yub lepas pada tu sikit, kerajaan Mesir tu terguling sekali lagi. Yub Fir'aun mari pokong Mesir. Fir'aun pokong Mesir, begitu juga Palestin pun dia pokong juga. Apabila Fir'aun mari pokong Mesir tu, ya wi fak Bani Israel, fak anak cucu Bani Israel semua tu jadi hamba fak dia untuk khidmat. Fak pokong Mesir learning ni masa ni iaitu fak Qibtiyah. Fak Qibtiyah ni jadi mari pokong Mesir. Jadi fak Bani Israel hak mari Nayub, hak mari dalam masa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mati belakang dah. Yub belakang-belakang kena jadi hamba. Kena jadi hamba, hamba Mesir. Di masa tu juga apabila jadi hamba, apabila jadi hamba di Mesir, jadi hamba di Mesir juga berlaku satu perkara, satu perkara. Tapi di sana tu di Palestin learning ni fak mana duduk ni? Fak Yabusiyin dan Kan'aniyun. Fak tu fak duduk lah ni. Bukanlah fak Mesir lah, bukanlah fak Bani Israel lah. Jadi orang yang duduk di Palestin lah ni fak mana tu Al-Yabusiyin. Lepas tu fak Kan'aniyun, Aramiyun sa'ning tu. Lepas tu fak Bani Israel ada tak? Tak ada. Mari duduk di Mesir dan jadi hamba di sana. Pada tahun 1300 sebelum pada Kris Sakarat, 1300 sebelum pada Kris Sakarat ni, Fort Crete ni Fort Europe lah dah. Ialah Fort ni panggil Thailand ni, ia Mesir negeri sembun. Mesir ni adalah negeri yang agak kata bagai banyak lah, bagai makan banyak, air banyak, ya ada minam naik dah. Jadi Fort Crete apabila Thailand Fort Yo tu dah Fort Yo lari mari comti Mesir, dan mari comti sebelah lek Syam ni, sebelah lek tang China Syam dah. Ini ya perawatan sikit dah. Apabila ia comti sudah dah, Ramses Sisam gajah Fir'aun Ramses Sisam ni, dia kata, fak ni tak boleh ni, kita kena amak habis.
Itu kena amak pok ni habis. Tak boleh mari duduk Mesir lah, mari makan bagi dia. Maka Ramses III ni Qablai Fokrit saat ni nak mari di Palestin saat ni tu, nak mari di mana? Di Mesir, mari duduk di Mesir. Ya amak lagi dan ya amak suruh giduk di mana? Giduk sebelah Lek Syam ataupun sebelah Lek Fok Kan'aniyun duduk saat ni tu. Di situlah Fokrit saat ni tu. Fokrit giduk satu kampung, satu tempat, satu tempat namanya Balast, ataupun Balam Alisinta, ya ada lah kitab aja lah. Balas. Di kampung Balas tu ataupun di tempat teh yang nama Balas tu lah tempat duduk Fokrit dulu. Apabila Fokya duduk Krit tu, orang panggil Fokya ni, Fokrit ni jadi Palestin, Palestin dengan ta tu. Dan lama-lama pian jadi Palestin. Palestin. Di situlah nama kalimah Palestin mari di kampung Balas saat ni tu. Ni turut surat, turut orang Wicai, turut orang Wicai, kita boleh tengoklah dalam surat. Satu daripada suratnya ialah surat surat kecek ni Palestin. Apabila Palestin di sana tu, Fokrit tu duduk di situ tu dalam masa 50 tahun ni. Fokrit duduk dengan Fok Kan'aniyun, Yabusiyin, semua tu mari capur tanah harak, darah Krit mari capur. Sutai ni orang kena Fokya tu dengan Kan'aniyun dan orang panggil Fok Palestiniyun. Jadi bakar tu tak ada lah bakar asal Krit tu, jadi dia capur, darah capur dah. Di sinilah orang panggil di Palestin ni baru timur nama Palestin. Nampak tak? Di Palestin ni baru timur nama di situ dok Fokrit hidup sana. Tapi dengan nama lamanya dia tukar dari Palestin jadi Palestin. Palestin dah. Di sinilah nak bahasa ayat tu. Apabila Fokya duduk lama-lama jadi Fokrit pun jadi tak ada darah ya. Mana kata jadi ada orang kenal dengan nama Kan'an sebab ia tak ada Yatham, ia tak ada Fok waktu Fokya pun sesenak setang apa tu tak ada. Dan Fokya semua ibadat agama semua tu Kuang Penju dan bahasa semua tu pakai supaya dengan bahasa hak Kan'aniyun semua. Jadi pakai bahasa Arab. Bahasa Arab tapi bahasa Arab tipian bahasa Arab hak ubah dah. Ya bahasa Arab asal ya baik lain tapi bahasa Arab yang ubah yang Fok Kan'aniyun tu guna. Fok Krit pun saat ni tu. Jadi Fok dalam balas pun pakai guna supaya dengan Fok Palestin saat ni tu dah. Di sini pada tahun 1250 di sebelah Mesir ni berlaku satu perkara. Di sana tu Fok Palestin, Fok Krit hak duduk di sana dah 50 tahun lebih. Di Mesir ni berlaku satu perkara yang sangkan dalam perwatasan. Apa dia tu? Iaitu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala atas Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ni berlaku kisah dia sebelum pada Nabi Musa anak 1250 tahun. Di sini Nabi Musa, Allah Subhanahu Wa Taala atas Nabi Musa pergi kepada Firaun. Dengan Firaun lah Nabi Musa dok balah duk royak hasih apa tu semua tu dan sutainya Firaun tu amak Nabi Musa. Kisah Nabi Musa terkecek semula dalam kisah Yakhah. Ni kita nak suruh. Apabila Nabi Musa kena zalim, kena terama, Fok Bani Israel pun kena zalim, kena apa tu, maka dia lagi. Belum pada ni ada mukjizat ni, ada mukjizat 9 kali mukjizat Nabi Musa. Tukak yang diular, begitu juga tangi diputih
al-qummal wad-dafadi'. Kuman apa tu? Ada wutu tua anacak hak Firaun tu ada wutu. Ada wutu. Apa lagi? Ada darah. Mari hak yuk darah lagi. Darah supaya air di darah semua. Nabi Isa, Nabi Musa doa dan sebagainya. Mukjizat semua tu. Mukjizat berlaku, ada wutu, ada darah, ada belalai. Belalai mahu suti. Suti negeri Mesir tu penuh dengan belalai. Hak tu mukjizat. Lepas pada tu pun lagu mana pun Firaun tak percaya dan nak zalim fak Bani Israel dan nak zalim Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa dan Bani Israel bawa Bani Israel sana itu lari daripada Firaun pergi lakah laut. Pergi lakah laut. Itu jadi lakah laut tu jadi mukjizat yang ke-10. Jadi Laut Merah. Laut Merah ni ada dua Laut Merah dah. Laut Merah ni ya ada sebelah kanan belah kiri. Hak Nabi Musa, hak Nabi Musa lakah tu ialah sebelah kiri, iaitu sebelah di antara Mesir dan Jabal Tur Sina. Ya lakah tu, lakah laut tu, laut Merah yang kecil dah. Lakah gilek sana tu, Fak Firaun pun turut gi lah. Fak Firaun turut gi. Dengan kuda, dengan sekar, dengan apa, dengan awut ten dah. Gila-gila maka Nabi Musa dia naik gi atas. Naik atas darat. Fak Bani Israel pun naik atas darat. Lepas tu tergelar Firaun dan begitu juga hak turut Firaun. Orang hak turut Firaun semua tergelar dalam laut Bahrul Taledan itu Laut Merah. Mati pihak dia. Mati tu dia panggil mukjizat pula. Jadi mukjizat 2-3 puluh kara hak ni tu dah daripada keduk Mesir sampai loning lakah laut semua tu bukanlah sekadar Firaun dan Fak Firaun semua tu. Bukanlah Fak Firaun semua ada tengok tu. Tapi Fak Bani Israel, Fak you diri pun nampak mukjizat tu. Nampak juga mukjizat tu. Cuma nampak tu yo gunung dak. Yo rasa imi khatamah dak tu masalah tu. Sebab apa saya tanya gaya tu? Sebab Fak Bani Israel selepas dia naik kat darat. Ni kisah dalam Quran ni gaya ni. Kisah dalam Quran ni. Ni tu lah. Cuma saya serup kita dengar. Apabila tu lepas Bani Israel lepas pada kantamlah hak Firaun. Firaun mati bi Firaun naik darat. Apabila naik darat sudah tu tengah jalan-jalan nak pergi naik Bukit Sina tu, Bukit Sina dah. Maka di situ tu Fak Bani Israel tengok ada orang kampung dah. Duk semua berhala, duk semua tokong. Apabila dia nampak tu dia tahu nampak molek ni. Dia pergi royak kat Nabi. Nabi apa tu? Dia pergi royak kat Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Musa, Nabi Musa. Panggil Nabi Musa. Wahai Musa, wa Tuhan kat ku ah. Fak ku boleh sembah supaya fak you ada Tuhan ni. Wa Tuhan ni, wa agama Tuhan. Tu. Nabi Musa pun jawab dah. Qala innakum qaumun tajhalun. Faumung ni kau jahil sungguh. Aku lari tak sewi syirik. Mari kat ni kau nak syirik. Nak sembah. Orang yang sembah Allah Subhanahu taala pergi degi nak sembah lain daripada Allah Subhanahu taala. Walaupun kau yo nampak dengan mata yo. Nampak dengan mata kata Fak Firaun akibat macam mana. Orang yang tak sembah Allah Subhanahu taala dan begitu juga mukjizat ngatu dengan ni mata ni tak boleh nak ya tak guna juga apa ni buat degiasa lepas ada tu bila habis kisah tu satu kali tu Nabi Musa tu pergi naik Bukit Tur Sina pergi cepat sikit pergi cepat supaya apa tu nak pergi make khamsang ataupun make Taurat daripada Allah SWT. Pergi cepat tu dia tinggal Bani Israel lah. Dengan tinggal Nabi tu dengan Nabi Harun. Apabila macam tu dia tinggal dengan Nabi Harun tu dia naik atas. Kelik mari 40 hari lagi. Arba'ina lailah. Gi 40 hari kelik mari ni. Ubah habis dah. Pak Bani Israel buat apa? Ubah. Gi semua tak okong dah.
Tokong apa dia tu? Hak Samiri tu, jiwa. Ya Samiri ni, ya nama Musa juga, Musa Samiri. Jadi Samiri ni, kita kecek dah pasal Musa Samiri tu. Ya awak tokong. Musa Samiri ni, ya hipung-hipung, ya fok kakak-kakak mah, kakak-kakak po hak Bani Israel bawa mari tu. Ya hipung mari, ya wak tokong. Tokong tu, tokong apa tu? Anak lembu. Tokong anak lembu. Ya tokong anak lembu hak ya wak fiksik sikit. Apabila angin mari tu, ya nak bunyi suara. Wah, dia bunyi suara. Jadi supaya hidup lah tokong tu. Tokong mah yang molek, dan orang panggil yang orang panggil bunyi suara pula tu. Jadi puak ni pakak semua tokong, pakak semua apa tu? Semua lembu tu. Semua lembu tu. Kisah Samiri insya-Allah kita nak wakhah untuk ya. Kisah Samiri ni kanu ya kena semua lembu ya lagi semua orang lain. Ya ada juga kisah ya dah. Insya-Allah. Cuma apabila Nabi Musa klik mari turun mari 40 hari dah nampak orang Bani Israel tu ia ada wang nak di tepak nak bawa pergi kepada Baitul Maqdis jadi Baitul Maqdis buat masa Nabi Yaqub tadi lupa raya. Jadi Tuhan janji dah suruh ia pergi kepada Palestin dan Nabi Musa dan kaum Bani Israel pergi kepada Palestin dan pergi di Baitul Maqdis. Nabi Musa turun mari nampak ia duk semua tokong dan syirik kepada Allah Subhanahu taala. Di situlah Nabi Musa nak murih. Dalam kisah ayat atau Nabi Musa mai pakai baju Nabi Harun. Dan begitu juga tanya rano mai dulai mana tu rano ni. Lepas dia tu Nabi Harun tu nak rono ku lari habis-habis lari dah. Kecek dakwah habis dakwah. Nak buat lagu mana? Pok ni tak dengar, pok ni degil. Otak dia degil pok ni. Pok degil. Di situlah Nabi pun nak murih. Nabi Musa nak murih. Satu daripada maka apabila Nabi Musa nak murih sudah, Nabi Musa suruh dia taubat. Cara taubat orang dulu, cara taubat orang dulu ialah suruh bunuh diri. Dalam Quran ayat fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Nabi kata fa umum hak salah. Orang gi semua tokong ni fatubu ila bari'ikum. Suruh taubat diri. Faqtulu anfusakum, kena bunuh diri. Dzalikum khairun, itu adalah lebih molek pada kamu inda bari'ikum, di sisi Allah Subhanahu taala. Fataba alaikum, dan Tuhan apung dosa kepada kamu, innahu wattawwabur rahim. Tapi apabila dia dengar khamsang hak Nabi pada Nabi Musa, dia tak sewa. Jadi hak ia ni fak degi. Sami'na wa asaina, aku dengar mu ayat apa tu, tapi wa asaina, aku saya turut. Saudara. Di situlah mari mukjizat baru pula. Mari mukjizat baru apa? Allah Subhanahu taala akik bukit tu naik tinggi. Akik tu bang bukit tu. Bukit tu sampai ke akau umi bukit tu hak besar lah ni tu. Di dalam ayat kalau kisah dong. Allah Subhanahu taala akik bukit tu naik tinggi. Sehingga fa'ya tu nabi ku atau kalau fak mudak turut dak mik ajaran lepas ada ni kalau dak mik pakai Taurat wi ada sungguh-sungguh aku nak mik bukit ni tok salah orang habis. Nak benda itu. Nak mik takut hala habis. Wi mati habis Bani Israil dak ada sungguh. Stay tu. Di sini kau ayat Allah Subhanahu taala telah ya wa idna taqnal jabal fawqahum ka'annahu dhullatun. Ya supaya Tuhan ayat wa idna taqna. Kalimah natak ni mana kata wa kocok akik naik. Kocok naik akik naik. Ka'annahu dhullah. Dhullah ni mana sahab. Sahab mana tal ta'awe. Bukit hukai yang naik sepuluh ta'awe. พร้อมที่จะตกบนหัวพวกบันิอิสราเอลulama kata tu sabit tu lah pok Israel tu lepas ada tu pakak sujud ya tapi pok dia sujud tanah tu dia sujud pipi duk bawah pipi dengan mata sebelah tu duk bawah mata sebelah lagi tu
duk le atas setengah lama ayat tu. Sebab tu siapa kalau ni satu daripada ibadat hak Bani Israel ialah sujud mata sebelah. Baiklah tu sujud mata sebelah, iaitu pipi belah ni pipi belah ni tu giduk tah latar. Lepas tu so lagi mata sebelah gitu tengok naik ke langit. Naik ke langit dah. Kalau kita learning, kalau kita tengok petikam satu daripada petikam ibadat hak Syiah, ada juga macam-macam ni. Tak tahu kata mari di sini dak, wallah alam dah. Cuma ulama kata satu daripada ibadat hak Yahudi ni macam ni. Dia nak rakyat nak ingat kisah hak akik ni dah. Tapi tu dalam Quran kata wa dhannu annahu waqi'un bikum. Jadi dia apabila naik ke langit ni, kok dia bakal duk kelih sujud sudah kelih naik ke atas mata. Turun dia sujud kelih ke atas. Dah. Waqi'un bihin, takut bukit atas saya. Khuzu ma atainakum biquwwah. Nabi Musa tu mai, aku ajar apa mai buat pakar tik. Mudah itu. Dah. Suruh mai ajaran Allah kena ku. Bukanlah kata nak ambil baik tamadah dok kena ku. Kalau mudah ambil, kalau mudah pakar lagi mati orang ni. Mudah. Wazkuru fihi la'allakum tazkurun. Dan kena zikir, kena ambil pakar ni. Ingat sokmu dalam hati sokmu tu. La'allakum tattaqun, semoga kamu adalah orang yang takwa. Siapa tahu tu Bani Israel. Lepas pada tu Nabi Musa dan Bani Israel tu gi sapa di Palestin. Kisah ni berlaku tu Nabi Musa dan Bani Israel gi sapa di Palestin dah. Dah ni sapa Palestin dah. Maka di sini tu apabila sapa di dekat dia tak sapa lagi dekat. Di sini Nabi Musa ayat tu pak itu gi dah ia pergilah, dia nak pai ia learning ia fok pokong Palestin ialah fok Kanaaniyun. Dah Kanaaniyun atau fok Jabariyun. Maka di sini dia ayat tu Nabi Musa tu memasuk, kalau memasuk pintu ni dah. Masuk pintu ni mana kata gi serai sini dah. Tuhan janji dah atau boleh benih cerak. Boleh benih cerak. Tapi fok iyo tu dah. Fok iyo tu fok Bani Israel kata, dia jawab ngono. Dah. Izhab anta wa rabbuka faqatila. Menggiyah. Mengatuhai menggiyah Musa. Aku tak segi. Dah. Izhab anta wa rabbuka faqatila, lagi perang fok iyo tu. Inna ha huna qa'idun. Aku nak duduk sini kau aku. Ya degil tak turut Nabi Musa. Lepas ada apa tu? Lepas ada hikam berlaku nak ngabukit ngaku apa semua tu, Fak Bani Israel duduk degil lagi. Sutai apabila yang macam tu degil siapa tahu tu dan tak jang masuk dari Palestin dan Kudus wa'wi, dan tak percaya Nabi Musa alaihi salam wa'wi Allah Subhanahu taala muih kepada Bani Israel. Apa kali muih dah kalau tu hendak saya ni hacau lebur dah Bani Israel ni. Di sini dah Nabi Allah Subhanahu taala telah longtot for you tu, for Bani Israel semua tu longtot dengan mana, iaitu we for you sesak sekali dengan Nabi Musa, sesak duduk dalam ardutih ataupun tanah yang sesak semua 40 tahun. 40 tahun tu baru temung jalan masuk dan pergi dengan Fak Palestin sekali lagi dah. 40 tahun tu berlaku beberapa mukjizat, berlaku beberapa perkara, setengah daripadanya kisah kalau kita ingat kisah mukjizat apa tu, mukjizat hak lemu tulis lemu kata orang bangun tu, nanti kita rakyat mula tu dah. Biasa rakyat dah halaqahរឿងlau dah. Walaរឿងhak mula-mula sekali kisah kita orang panggil surah Baqarah tu. Kisah ni berlaku masa ni, masa duk sesak ni, oleh 40 tahun ni. Lepas tu kisah apa tu berlaku masa tu, lepas pada ni tu berlaku apa, Nabi Musa dia dak pergi masuk Kudus ataupun masuk Masjid Al-Aqsa. Kalau dia tak ada masuk pi dia rati dia. Dan daulah Bani Israel, kerajaan hak Israel hak mula-mula berlaku masa mana, dan siapa yang pekrong, siapa yang
orang jadi orang panggil gajah hak Bani Israel hak mula-mula, insya-Allah kita akan titam ataupun kita akan goyak dalam kisah Palestin tahun 2, iaitu tahun Heket Lang Kan Long Thang 40 ปี. Nah, insya-Allah minggu depan kita akan terus lagi Palestin, tapi hak Palestin di sini iaitu berlagu lepas duduk dalam 40 tahun berlaku rapotik, duduk sesak tu 40 tahun berlaku rapotik, dan setelah ia boleh masuk Palestin tu jadi lagu no hak sungguh ia masuk Palestin tu ia boleh dimasuk dalam Masjid Al-Aqsa ataupun ia duduk luar ataupun ia duduk Kudus di mana hak sungguh. Dan insya-Allah kita akan mai dengar minggu depan, tapi hak akhir ni kita mai dengar siapa dia hak kita boleh daripada kisah. Satu serup-serup iaitu satu, Palestin tu bukanlah hak you. Serup kata Palestin tu bukanlah hak you. Habis tu ni kalau kita tengok dari WhatsApp hak saat ni ada kecek selepas dinamakan Ardul Kanaan ataupun orang Arab yang hijrah masuk. Ribu-ribu tahun dah duduk di sana. Tanah orang Arab dan tanah An-Natufiyin ni orang tak kenal cak awal dah kata ana. Begitu juga orang Islam, bagi orang Islam kadang-kadang orang Islam, orang Melayu kita, dan begitu juga orang Arab, ada orang Arab ramai juga hak kata wiwi kok iya lah. Agama pun ya tanah tu tanah hak Bani tanah hak you tu. Tanah Palestin ni adalah tanah you. Sebab apa tu? Sebab Nabi Musa pun nak pergi di situ. Nabi Daud, Nabi Sulaiman pun tu. Kalau kita tak tahu WhatsApp ni, dia payah. Dia nak jadi apa tu? Dia nak jadi sekor kata hak demo. Dia payah. Hak sungguhnya hak orang Arab. Hak orang. Bukanlah hak you lah benda-benda kata dah. Cuma hak Nabi Daud, hak Nabi Sulaiman tu berlaku macam mana tu, itu insya-Allah minggu depan kita akan kecek. Yang kedua, kalau kita tengok, akhir kali kalau kita tengok kepada fanga hak Bani Israel, jadi walaupun 9 mukjizat di Mesir diri, begitu juga 2, 3, 4 mukjizat belum pada Nabi Musa nak mati ni, berlaku beberapa kali mukjizat, beberapa kali ia kelih dah degi situ, kufur situ. Hak tu orang kelih mukjizat. Bagaimana masalah ni hak orang tak biasa kelih mukjizat, hak Yahudi, hak tu sabit tu demo duk bunuh orang Islam sedap-sedap. Demo Yahudi duk bunuh orang sana di sini. Bukanlah orang Islam aja dia bunuh, dia semua bunuh semua. Sebab dalam akidah hak Yahudi ialah orang yang akidah yang agak kata orang bukanlah orang Yahudi adalah najis, ataupun orang bukanlah orang Yahudi itu adalah orang yang Tuhan buat untuk khidmat kepada dia. Mengapa kata hak hamba lah. Kita semua ni mah orang dengar ni dia hamba hak Yahudi lah di segi dia tu. Di segi dia tu itu adalah akidah mereka. Dan hari ni sekadar ni dululah, insya-Allah. Jangan lupa minggu depan kita bersama lagi kisah Palestin, dan kita akan tahu kata lepas pada 40 tahun tu duduk apotek, duduk dalam tengah duduk sesak-sesak nak pergi ke Palestin tak boleh tu, ya duduk gimana dan nak buat apa, dan sudah tubik daripada 40 tahun tu dan kerajaan Bani Israel tu ada lagi. Masa tu insya-Allah kita berjumpa lagi dengan saya Ustaz Abdullah bin Ismail bin Yusuf bin Talib Al-Usamah di dalam ruangan Walareng ataupun rekan Sehari Sekisah. Hari ini sekadar ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا هات الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغار
الغاية والهم الأسمى فردوس الرحمن ظلال فردوس الرحمن ظلال معنا نهج حياة